Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Imran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah Ahad 17 Januari 2021. Kita mulakan dengan berita gembira ini. Kerajaan negeri bersetuju untuk melaksana bantuan prihatin COVID-19 2.0 kepada rakyat Sabah yang terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Bantuan melibatkan peruntukan sebanyak RM128.98 juta. Menerusi kenyataan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, bantuan tersebut meliputi pembayaran one-off sebanyak RM300 kepada 324,661 rakyat di negeri ini. Ia melibatkan peruntukan sebanyak RM97.4 juta. Antara penerima manfaat termasuklah golongan IKASI, B40, anak yatim, orang tua, orang kurang upaya, ibu tunggal, petani, nelayan, pekebun kecil, penternak, pemandu pelancong, malim gunung, potters, penggiat seni, pemandu teksi, pemandu bas, pemandu lori dan penjajah. Sementara itu, sebanyak RM31.58 juta turut diagihkan bagi perbelanjaan bakul makanan kepada penduduk yang terkesan akibat arahan Perintah Kuarantin di rumah dan lokaliti yang terlibat dalam Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Seterusnya, situasi COVID-19 di Sabah. 4 kes kematian dilaporkan semalam, iaitu 3 kes di Lahad Datu dan 1 kes di Tuaran. Sementara itu, 449 kes positif baru di Sabah menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 43,251 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam kenyataannya memaklumkan sebanyak 338 kes atau 75.3% daripada kes baharu berpunca daripada saringan kontak rapat. Manakala saringan bergejala 77 kes, saringan kluster-kluster sedia ada 7 kes, rentas negeri 4 kes dan 23 kes lain-lain kategori. Sehingga kini jumlah kumulatif sembuh mencatat seramai 38,989 orang dengan pertambahan 379 pesakit sembuh semalam. 2,957 pesakit sedang menerima rawatan, iaitu 762 orang di hospital dan 2,195 orang di PKRC. Sementara itu, daerah Nabawan berubah dari zon kuning ke zon jingga selepas merekodkan 13 kes baharu. Sabah kini merekodkan 22 zon merah, 3 zon jingga dan 2 zon kuning. Selain itu, orang ramai diminta terus mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19. Dalam perkembangan lain, sehingga semalam sebanyak 318,086 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar. Beralih kepada perkembangan banjir, jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS di 3 daerah menurun 122 orang, melibatkan 35 keluarga setakat 8 malam tadi. Sebanyak 4 PPS masih dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas dari 120 buah kampung. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, 73 penduduk merangkumi 22 keluarga di Paitan masih berada di PPS Dewan Bin Sulung dan Dewan Kubambangan. Di Pitas, 43 penduduk dari 3 keluarga berada di Dewan Kampung Kusilat. Sementara itu, 6 penduduk melibatkan 3 keluarga di PPS DSP Muhammad Dun Banir Beaufort. Turut dilaporkan, 35 jalan terjejas dinaiki air di Beaufort, Kudat, Kota Merudu, Pitas, Paitan dan Lahad Datu. Manakala 6 kejadian tanah runtuh dilaporkan di Kudat, Pitas dan Kota Merudu. Sementara itu, berikutan hujan lebat yang berlaku sejak petang semalam, beberapa kawasan di sekitar Kota Kinabalu, Penampang, Tuaran dan Kiulu turut dinaiki air malam tadi. Tinjauan RTM di kawasan berkenaan mendapati air naik ke jalan raya sehingga ke paras lutut dan menyebabkan berlaku kesesakan lalu lintas. Turut kelihatan beberapa kenderaan tersadai di tepi jalan. Penduduk terjejas banjir di daerah Pitas dan Kota Marudu terus mendapat perhatian daripada pelbagai pihak. Tidak ketinggalan, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Sabah turut menyantuni penduduk berkenaan dengan menghulurkan sumbangan barangan keperluan asas. Pengarah Yadim Sabah Haji Samin Ongki berkata sumbangan berkenaan bagi meringankan beban mereka.
untuk sama-sama dengan beberapa agensi dan jabatan kerajaan menyantuni mangsa-mangsa yang terlibat dengan banjir. Saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua jabatan dan agensi kerajaan yang sentiasa mengambil berat dan membantu masyarakat yang terkesan akibat banjir ini. Dalam pada itu, Haji Samin memberitahu, Yadim juga akan meneruskan misi membersihkan masjid-masjid di kawasan terjejas banjir selepas banjir pulih. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita di Kota Marudu. Meskipun sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS terkesan teruk akibat pandemik COVID-19 disusuli Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac lalu, namun sektor ini juga dilihat berupaya bertahan dengan mengendalikan perniagaan secara dalam talian. Ini terbukti apabila penglibatan usahawan PKS dalam perniagaan secara dalam talian semakin meningkat seiring dengan pewujudan platform perniagaan dalam talian yang disediakan kerajaan seperti Shop Malaysia dan GoBiz. Pensyarah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Bahagian Ekonomi Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sabah, Herniza Rozain Marcus berkata, pengalaman menghadapi PKP pertama itu dimanfaat sepenuhnya bagi beralih kepada perniagaan secara dalam talian bagi membolehkan usahawan PKS terus menjana pendapatan. Kita tahu, oleh kerana kita sudah mengalami PKP sebelum ini, kebanyakannya usahawan ini telah mengambil peluang yang disediakan oleh kerajaan pusat dan kerajaan negeri bagi memastikan kelangsungan perniagaan mereka, di samping bantuan-bantuan lain seperti moratorium dan sebagainya. Beliau dihubungi RTM di Kota Kinabalu bagi mengulas pertumbuhan pesat perniagaan secara dalam talian semasa negara berdepan pandemik COVID-19 dan penguatkuasaan PKP. Herniza turut memuji langkah usahawan PKS mendigitalkan operasi perniagaan mereka demi menjana pendapatan dan pasaran lebih luas sekaligus menggalakkan pertumbuhan semula sektor ekonomi yang terjejas teruk ketika ini. Sementara itu di Likas, seorang pengusaha kek Fauzia Saleh mengakui walaupun berdepan PKP namun tidak menghalangnya untuk terus berniaga. Malah memberi hikmah apabila perniagaannya semakin meningkat hasil permintaan yang tinggi daripada pelanggannya yang semakin bertambah berikutan promosi perniagaan dalam talian. Saya bisnes dari social media lah, post iklan di Facebook, Instagram. Tapi walaupun gitu, customer lama dorang juga mengorder lah. Alhamdulillah, dia tidak terjejas sangat lah, tidak terjejas sebab memang ada customer yang memang mau order. Dorang tak PKP, dorang pun bilang okey, saya mau ambil sendiri juga. Kalau tidak dapat hantar, dorang akan ambil sendiri. Lepas tu kalau dorang pun tidak dapat ambil, saya guna Grab Delivery. Perkembangan positif perniagaan dalam talian pada tahun ini juga dijangka akan meningkatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar yang akan memastikan ekonomi negara berada pada landasan yang betul untuk berkembang 6.5% hingga 7.5% seperti yang disasarkan dalam Belanjawan 2021. Langkah kerajaan negeri untuk mempertimbang cadangan membenarkan pergerakan dalam radius lebih 10 km sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP disambut baik. Ia dilihat sesuai dengan mengambil kira geografi negeri yang luas termasuk kawasan pedalaman yang memerlukan penduduknya bergerak melebihi jarak tersebut untuk membeli barangan keperluan. Orang ramai yang ditemui di sekitar Kota Kinabalu memberi pelbagai reaksi terhadap cadangan tersebut. Bagi yang di kawasan pedalaman, contohnya, ada tempat-tempat yang memang lebih daripada 10 km lah. Memang diorang perlu keluar melebihi daripada 10 km untuk mendapatkan keperluan harian yang agak jauh lah dari tempat mereka tinggal. Dalam 10 km tu maksudnya rakyat tidak boleh berjalan secara suka hati ataupun merentas daerah secara suka hati lah. Kadang-kadang ada orang dibagi kesempatan untuk PKP ini untuk di rumah, tapi mereka menggunakan kesempatan ini untuk berjalan dan juga membuat aktiviti yang tidak disarankan oleh kerajaan. Saya rasa baguslah sebab rakyat masih boleh macam bergerak walaupun tidaklah sebebas yang kita harapkan, tapi at least kita masih boleh bergerak dalam mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sebabnya ialah kita pun tahu rakyat sekarang ni tengah struggle, so at least orang boleh mencari sesuatu, mencari rezeki lah.
Sebelum ini, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masdi Manjun memaklumkan sedang mengkaji keperluan untuk melaksanakan langkah tersebut seperti disarankan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazami Ghazali. Larangan bersenam dan beriadah di Taman Awam dalam tempoh penguatkuasaan semula Perintah Kawalan Pergerakan PKP di negeri ini dipatuhi rakyat selaras usaha mencegah penularan wabak COVID-19. Tinjauan di Taman Awam sekitar Kota Kinabalu mendapati tiada individu yang beriadah sepanjang tempoh penguatkuasaan semula PKP di bawah Akta Pencegahan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Notis pemakluman penutupan Taman-Taman Awam Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK juga diletakkan di taman berkenaan. Berdasarkan notis tersebut, Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Nurliza Awang Alip memaklumkan 5 taman awam iaitu Taman Awam Teluk Likas, Taman Tun Fuad 7, Taman Ujana Rimba Tropika, Taman Tanjung Aru dan Taman Tugu Peringatan Petagas ditutup sementara kepada pengunjung bermula 13 Januari. Baik saudara, sekian berita dari Sabah pagi ini. Sentiasa berhati-hati berikutan keadaan cuaca tidak menentu. Dalam masa sama, patuh SOP bersama kekang pandemik COVID-19. Assalamualaikum dan jumpa lagi.